Maka cuba nak berperang tuan-tuan semua. Tetapi percubaan pertama ini tidak berjaya dan gagal tuan-tuan semua. Akhirnya tuan-tuan semua menyebabkan sahabat besar yang umur pada waktu itu 98 tahun tuan-tuan semua masih nak berperang lagi. Pasal apa? Pasal Nabi kata tentera inilah yang terbaik sekali. Tengok sahabat Nabi tuan-tuan semua, dia nak kebaikan. Dia ni, kalau kita nak cerita tuan-tuan semua, sahabat Nabi berlomba-lomba dalam kebaikan ni, Allah payah nak cerita lah tuan-tuan semua. Kalau bunyi apa sahaja sahabat Nabi ni nak buat. Abu Ayyub ni umur 98 tahun tuan-tuan semua. Ada sini 98? Ada? Kalau ada 98? Tak ada. Belakang pun tak nampak. Tak nampak gaya 98 ni. Dah banyaknya 18 je kot. 20. Tak tahulah takut makcik-makcik pakai kup putih tu. Jadi tegang kulit ke apa tak? Kup putih barulah putih kata dia kan. Jadi tak nampak macam 98 belakang ni, nampak macam muda belakang. 98 ni tua lah tuan-tuan. Lah kalau Misbah kata nak perang apa, tak larat tuan-tuan semua. Tapi Abu Ayyub no, pasal dia nak Nabi kata tentera terbaik tu lah. Tuan-tuan semua, saya nak alih sikit tuan-tuan semua. Nak ambil pengajaran sikit. Nak cerita sahabat ni bersungguh sangat nak buat benda baik. Sehingga kan di zaman Nabi, puak-puak hak miskin, orang sahabat-sahabat miskin ni pergi jumpa Nabi. Sahabat ni di zaman Rasulullah ada miskin, ada kaya. Yang miskin ni datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Rasulullah, orang-orang kaya dah dapat pahala banyak ya Rasulullah. Yusalluna kama nusalli. Mereka semayang sebagaimana kami semayang. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaqun wa la natasaddaq. Mereka bersedekah tapi kami tak boleh nak sedekah. Pasal apa? Pasal kami tak ada harta. Ya Rasulullah, tolonglah kami, ajarkan kepada kami amalan yang boleh kami standing dengan orang kaya, yang boleh kami sedekah, dapat pahala sedekah macam orang kaya. Tak pasal apa kita tanya Rasulullah? Pasal nak kelebihan. Tak nak ni berlumba-lumba, fastabiqul khairat, berlumba-lumba nak buat benda baik tuan-tuan semua. Jadi Nabi kata tak apa Nabi kata, bukankah pada kamu itu ada benda-benda yang boleh kamu sedekah? Apa benda ya Rasulullah? Tasbih, tahmid, tahlil, takbir 33 kali tiap-tiap kali lepas sembahyang. Nabi kata, baca subhanallah 33 kali. Itu pahala sedekah. Alhamdulillah 33 kali lepas sembahyang, pahala sedekah. Allahu akbar 33 kali, itu pahala sedekah. Wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, sedekah. Kamu suruh dengan benda baik, cegah munkar, itu pun pahala sedekah. Nah, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan pada kemaluan salah seorang kamu pun sedekah. Maksudnya kalau dah berkahwin, suami mendatangi isteri, niatnya untuk melahirkan anak-anak yang soleh dan sebagainya, itu pun dapat pahala sedekah. Tuan-tuan semua, tak apa, balik. Jadi tak balik-balik tuan-tuan semua, rupa-rupanya hak Nabi ajar tu dengar juga ke orang kaya. Orang kaya dengar, dia pun lepas sembahyang subhanallah, subhanallah. Orang miskin tengok, Masya Allah, pergi jumpa Nabi pula. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Orang kaya pun buat juga, dia pun baca subhanallah juga, alhamdulillah pun baca juga, Allahu akbar pun baca juga, amal ma'ruf nahi munkar pun buat juga. Hak tu hak fa fi bud'i itu kemaluan, tak cerita lah kan dah. Semua orang buat asal kahwin dia. Jadi tuan-tuan semua, dia kata orang kaya dah buat ya Rasulullah, macam mana ni kami ni? Apa Nabi jawab? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu kelebihan Allah Taala. Allah Ta'ala bagi kepada siapa yang dia nak. Tak ada nak buat apa. Kelebihan orang kaya lah. Tuan-tuan hak kaya ni, kaya belakang nampak ni. Jadi Allah Ta'ala dah bagi kelebihan. Ada kelebihan di situ. Orang kaya pun ada lebih, orang miskin pun ada kelebihan masing-masing. Maksudnya tuan-tuan semua, sahabat ni bersungguh-sungguh. Akhirnya tuan-tuan semua, Abu Ayyub tak berjaya.
tentera itu tak berjaya dan dia mati di situ. Tuan-tuan semua, sebelum dia mati dia pesan kepada Yazid, wahai Yazid, kau kebumikan mayat aku, jenazah aku di belakang kota Konstantinopel. Tuan-tuan semua, mereka berusaha juga nak laksanakan wasiat Abu Ayyub Al-Ansari. Pasal apa? Pasal kata Abu Ayyub, aku nak dengar tapak kaki kuda yang orang Islam yang Nabi kata tentera yang terbaik, pemerintah yang terbaik yang pada waktu itu, aku nak dengar tapak kaki dia itu. Kau kebumikan aku di sini. Maknanya mayat dia di situ, maknanya nanti akan datang hadis yang Nabi sebut tu, nanti akan datang waktu itu aku duduk sini, kubur aku di sini, mereka lalu aku akan dengar bunyi tapak kaki kuda tentera yang terbaik yang akan membuka kota Al-Qistintiniyah. Maka makam Abu Ayyub Al-Ansari ada di situ. Semua di Istanbul sekarang. Asal Istanbul ni Islambul. Islambul ni kota lah, kota Islam ataupun negara Islam. Jadi akhirnya tuan-tuan semua, bila Mustafa Kamal Atatürk ambil dan cuba untuk merosakkan negara Turki, sampai ke hari ini Turki jadi negara sekular yang teruk, tuan-tuan semua, Istanbul itu ditukar, Islambul itu ditukar jadi Istanbul. Istanbul ada apa lah? Islam lah, Bul negara Islam. Nah, kalau Istanbul apa benda? Istanbul is ketambola. Kan? Itu piramidi punya kan. Negara ketambola, gohik gostan. Jadi tuan-tuan semua, dia ubah Mustafa Kamal. Tu nak cerita Mustafa Kamal ni panjang kita. Sehinggalah sampai 800 tuan-tuan semua tahun kemudian, tuan-tuan semua, kalau lebih tepatlah tuan-tuan semua, pada 20 Jumadil Awal tahun 857 Hijrah, 500 tahun selepas daripada hijrah Nabi SAW, maknanya dibukalah kota Al-Qistintiniyah di tangan Sultan Muhammad. Masa itu tidak panggil Muhammad Al-Fatih lagi. Pasal Al-Fatih itu maksud dia pembuka. Jadi dia belum buka lagi. Al-Fatih maknanya pembuka kota Qistintiniyah. Jadi nama dia Sultan Muhammad Khan. Sultan Muhammad Khan bin Sultan Murad. Bapa dia Sultan Murad. Sultan Muhammad Khan. Dia tak ada adik-beradik, saudara dengan Shah Rukh Khan. Tak ada kenal dengan Salman Khan apa dah lah. Tak ada kaitan langsung. Jangan tuan-tuan kata agak-agaknya ada saudara dengan Salman Khan tu. Jadi dia nama dia Sultan Muhammad Khan. Kemudian akhirnya bila dia berjaya, buka tu digelar sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi tarikh itu 20 Jumadil Ula, Jamadil Awal, tahunnya 857 Hijrah. Lebih kurang kalau tahun Masihnya 25 Mei tahun 1435 Masihi. Biasanya bulan Mei ni khatib-khatib kita yang berkhutbah, kalau khutbah mereka khutbah bebas lah, tak baca teks apa, biasanya mereka akan cerita sedikit tentang Sultan Muhammad Al-Fatih dan pembukaan kota Qistintiniyah, ataupun pada bulan Jumadil Ula, Jamadil Awal, bulan 4 lah tu. Ini bulan Rabiul Awal. Jadi tuan-tuan semua, nama dia asalnya Islambul. Saya nak cerita sikit tuan-tuan semua. Umur pada waktu dia buka itu tuan-tuan semua, mungkin ada dah tahu. Agak-agak tuan-tuan berapa? Kalau tak tahulah. Kalau tahu dia diam sudah. Dah. Tersuspend pula. Tuan-tuan semua, agak-agak lah, Sultan Muhammad Al-Fatih ni umur masa dia buka kota Qistintiniyah ni berapa umur dia? Jawab bagi ajar. Jawab minta terima. Dia bunga telur banyak tu boleh kau.
Tak apa boleh, tak ada masalah. Tapi jangan minta dengan saya lah hadiah tu. Berapa tuan-tuan semua? Agak-agak tuan-tuan umur? Umur dia 19 tahun. Tak sampai 20 lagi. Siapa sini yang 19? Ni adik-adik ni agak 19 lah. Dah. Pada depan ni 19 tak? Tak ada. Tuan-tuan semua, umur dia masa waktu itu 19 tahun. Masya Allah tuan-tuan semua, ini motivasi untuk anak-anak kita. Siapa kata orang yang umur 19 tahun tak ada berjaya? Siapa kata orang yang masih remaja tak boleh berjaya dan tak boleh menjadi orang yang hebat? Kalau kita lihat tuan-tuan semua dalam sejarah kita tuan-tuan semua, berapa ramai orang yang hebat-hebat umurnya muda lagi. Pasal apa tuan-tuan semua? Pasal mereka hidup dengan cara hebat. Imam Asy-Syafi'i jadi mufti umur berapa tuan-tuan semua? Tok guru dia Muslim bin Khalid Az-Zanji bagi kebenaran bagi Imam Syafi'i jadi mufti. Umur dia berapa tuan-tuan semua? Umur dia baru 15 tahun. Tok guru dia di Mekah dah kata, wahai Syafi'i, engkau sekarang boleh berfatwa. Tuan-tuan semua, Imam Syafi'i masa tu nak berfatwa bukan macam sekarang. Sekarang ni senang tuan-tuan semua fatwa. Tak jumpa, tekan je Google. Syekh Al-Gugawi tanya Tok Guru Google, wal Facebookwi, boleh tanya tuan-tuan semua. Tuan-tuan nak tanya masalah apa, type je hukum makan siput babi contohnya. Keluar terus. Kita pun jadi mufti sebenarnya hukum makan siput babi ni haram. Siapa ajar kat kau? Syekh saya lah. Syekh apa? Syekh Google lah apa bayarnya. Zaman tu tuan-tuan, mana ada Google? Mana ada Twitter, Facebook? Tuan-tuan semua, zaman tu hanya ada Al-Quran dan beberapa kitab hadis. Sahih Bukhari belum ada lagi. Bukhari dengan Imam Syafi'i kemudian. Apatah lagi Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Majah, Nasai, semua lepas pada Imam Syafi'i. Zaman Imam Syafi'i, kitab hadisnya yang masyhur, kitab tok guru dia itulah Al-Muwatta Imam Malik. Bukhari Muslim tak ada lagi tuan-tuan semua. Bukhari Muslim Imam Syafi'i belaka. Tuan-tuan semua, bila Imam Syafi'i nak berfatwa, di mana dia akan ambil sumbernya? Buku ambil kat mana? Buka Quran direct, buka hadis direct tuan-tuan semua. Dan duduk dalam kepala hampir beratus-ratus ribu hadis. Umurnya berapa? 15 tahun. Kenapa hari ini kita tak boleh buat begitu tuan-tuan semua? Karena kita kena ingat satu je, sistem kita, kehidupan kita telah dijajah tanpa disedari. Kalau tuan-tuan pernah tengok satu video, ada satu video yang dihantar dalam Facebook pun ada, orang hantar ke WhatsApp pun ada. Satu kanak-kanak di negara Arab yang diuji bacaan Kutubus Sittah, kitab hadis 6. Syekh tu duduk diri tanya, baca sekerat hadis suruh sambung, baca sekerat suruh sambung, tanya periwayat siapa, proof jawab. Budak kecil je, saya ingat mungkin dalam umur 15 tahun. Tuan-tuan pernah tengok video tu? Ada pernah tengok tak? Tak pernah? Saya ada kok nanti nak cari boleh. Nanti saya share dengan Cikgu Fazli tu, hantar ke anak-anak murid dia. Budak tu umur berapa? Dalam 15 gitu. Dia hafal tuan-tuan semua buka Quran, Kutubus Sittah. Ni lah sekarang, ni lah. Bukan kata zaman Tok Kadu itu. Ni zaman ni sekarang. Boleh. Kenapa tuan-tuan? Pasal dia hidup dengan cara orang-orang dulu. Kalau kita hidup dengan cara sekarang ni, memang kita tak nak berjaya, susah lah. Dengan cara macam mana tuan-tuan? Dengan cara kita menghabiskan masa depan TV, depan Instagram, depan WhatsApp, Telegram, Facebook. Habis dari situ ya. Dah apa yang kita dapat sangat. Kita masuk ke TV lah masalah juga tuan-tuan semua. Cuti sekolah tuan-tuan semua TV kan. Kena tengok anak-anak kita ni. Ni generasi nak membesar. Kita nak melahirkan generasi macam tu. Kalau tak macam tu pun skor-skornya hampir-hampir pun tak apa dah. Dah skor TV kalau cerita Astro tu 611 tu kan, Upin dan Ipin sekejap. Lepas tu Ben 10. Lepas tu Boy. Lepas tu
Big Hero 6. Saya jadi hafal semua. Tak? Pasal ada anak kecil tu semua. Lepas tu apa lagi? Duk pusing tu, kita pun jadi nak termuntah dah. Dia tengok kartun je daripada pagi sampai petang. Tak? Lepas tu tak menang kita. Tarik ambil remote, tuan-tuan semua nangis, ngamuk. Tu je masalah. Jadi generasi tu tak mustahil dilahirkan. Pasal apa tuan-tuan? Pernah dulu dan sekarang pun ada orang boleh hafal kitab hadis 6 kitab semua. Tuan-tuan semua, satu kitab Bukhari tu hadis dia 7,000 lebih. Satu kitab Bukhari tu saja 7,000 lebih. Kitab Muslim lagi 6 semua tuan-tuan semua. Tuan-tuan bayanglah berapa boleh duduk dalam kepala dia. Heran tuan-tuan semua. Boleh tak? Kita ni tak boleh mungkin pasal gelap, pasal tengok benda yang bukan-bukan banyak. Umur 19 tahun. Okey, selesai tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan semua, saya nak cerita tuan-tuan semua kekuatan kota ni. Kota Istanbul ni dia bentuk dia kota Konstantinia ni bentuk dia 3 segi. Dua penjuru dia menghadap dua laut. Laut nama dia saya tak ingat, laut Bosporus. Lebih kurang gitu, Bosporus satu sebelah sini, dan sebelah sana laut Marmara. Di dalam laut tu bukan Mawi Marmara ni. Laut Marmara. Di sebelah laut tu semua, dalam laut tu ada armada kapal-kapal yang menjaga daripada musuh masuk, dan di dalam laut itu tuan-tuan semua ada rantai. Dia buat rantai tuan-tuan. Mana kapal tak boleh sampai. Bila sampai je nak lintas rantai itu akan pecah kapal. Tu hebatnya dia tu. Dia jaga sungguh kota dia orang tu. Jadi dia buat kapal ni rantai dia tak boleh masuk. Di sebelah darat ni pula satu penjuru lagi, dia duduk di belah darat. Darat ni tuan-tuan semua dia ada benteng tuan-tuan semua. Dan di luar benteng tu ada parit. Parit dia tu tuan-tuan semua dalamnya 10 meter. Surau ni ada 10 meter. Ni tinggi dah ada 10 meter ni. Tak sampai kot. Dan lebar dia tuan-tuan semua 60 meter. Lebar parit tu. Maknanya orang tak boleh nak tembus lah. Depan kota tu paritnya 60 meter lebar. Kemudian dia ada kota pula 2 lapis. Tebalnya tak payah cerita tuan-tuan. Nak ceritanya kuat. Dan yang mengawal pula kota depan ni 400 orang tentera yang berpengalaman, yang hebat-hebat tuan-tuan semua. Tuan-tuan semua, inilah cerita kekuatan dan kehebatan kota Konstantinopel. Tuan-tuan semua, di dalam kota ini ada lebih kurang 800,000 tentera yang jaga. Sultan Muhammad Khan ni tuan-tuan semua, dia bawa berapa orang tuan-tuan semua? Dia bawa 160,000 sahaja tentera. Berapa kali ganda tu? 3 ke 4 kali ganda, tak tahulah. Lebih ramai lagi tentera orang kafir. Baik tuan-tuan semua, bawa peperangan nak buka kota Konstantinia ni berlangsung lebih kurang 53 hari. Bukan kata perang tu 2 hari je, 53 hari tuan-tuan semua. Tuan-tuan boleh bayang orang dulu, juhud mereka, kesungguhan mereka dan kesanggupan mereka orang-orang dahulu nak berperang tuan-tuan semua. Bukan sehari 2 hari, 53 hari berperang. Akhirnya tuan-tuan semua, 2 hari sebelum daripada hari peperangan tuan-tuan semua, Ahad Isnin, hari penaklukan terakhir tuan-tuan semua, ada hari Ahad dan hari Isnin tuan-tuan semua, Sultan Muhammad ni suruh orang-orang Islam, tentera-tentera Islam puasa tuan-tuan semua. Wahai tentera-tenteraku, kamu kena puasa mulai hari ini. 3 hari puasa direct tuan-tuan semua. Kita boleh puasa. Kita nak perang tak puasa kita. Dah, kalau nak perang lagi puasa. Nak perang. Puasa lemah. Bahkan ada orang tak puasa pasal apa? Pasal nak jawab periksa. Siapa tak puasa ni? Pasal saya nak jawab periksa. Tak ni saya perut lapar. Dah, terganggu SPM saya. Tak boleh. Jadi dia pun tak puasa lah pasal nak jawab SPM. Ini nak perang ni tuan-tuan semua, nak perang. Suruh puasa 1, 2, 3 hari yang ketiga tuan-tuan semua.
Pada malam tu sebelum keesokannya, Sultan Muhammad ni tuan-tuan semua dia panggil rakyat-rakyat tentera-tentera dia berkumpul semua, dan dia panggil khutabah, penceramah, pakar-pakar motivasi, cerita tentang mati syahid, cerita tentang jihad fisabilillah, cerita tentang kelebihan membuka kota Konstantinia yang Nabi SAW janji. Akhirnya naik semangat, berdiri bulu roma tuan-tuan semua. Tu pentingnya tu, orang pembangkit semangat. Mana macam Soekarno lah, dia kata, berikan aku 10 pemuda, akan aku buat dia goncangkan dunia. Ada hebatnya ceramah Soekarno. Ada. Jadi tuan-tuan semua, dia kata, dia pun ceramah, tentera-tentera ni bersemangat, diri bulu roma, takbir, Allahu Akbar, tuan-tuan semua, nak masuk serang kota Al-Qistintiniya. Akhirnya masuk dan berjaya serang kota Qistintiniya, tuan-tuan semua, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Sultan Muhammad Khan adalah sultan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dan disebutkan oleh Imam As-Sayuti dalam Al-Jami' As-Saghir, tuan-tuan semua, la tuftahanna al-Qistintiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu jaishuha. Tuan-tuan semua, pada hari kemenangan itu, tuan-tuan semua, Sultan Muhammad Al-Fatih berkhutbah. Dia kata, wahai tenteraku sekalian, berdiri kamu semua, berdiri tuan-tuan semua. Termasuklah dia pun berdiri. Tuan-tuan semua, apa dia tanya? Dia kata, wahai tenteraku sekalian, siapa daripada sejak dia balik, dia tak pernah tinggal puasa sunat? Siapa hak tinggal duduk? Tentera dia duduk, tapi ada ramai lagi hak diri. Siapa daripada balik, dia tak pernah